أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Okay, Alhamdulillah, syukur ketika kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan kelas kita, kelas tajwid, asas tajwid Al-Quran. Dan kelas kita malam ni ataupun minggu ini merupakan kelas yang ketiga. Kita dah mula dengan kaedah yang baru kepada yang baru join ataupun hadir kembali pada malam ini. Sebelum ini kita belajar ikut kaedah yang lama, iaitulah kita cuba kupaskan dan kita murajaah, kita buat muzakarah bersama berkenaan dengan hukum-hukum secara teori, secara memperkenalkan, secara membaca dan mengeluarkan hukum dan memperkenalkan dengan definisinya, kaedahnya apa semua. Itu cara lamalah, cara yang biasa kita gunakan. Dan beberapa kelas lepas kita dah mula dengan kaedah yang baru, iaitulah kita dah mula membaca Al-Quran dan kita istinbat, kita istikhraj dari bacaan itu hukum-hukum secara keseluruhan. Maksudnya agak murajaah ammah juga, secara umum juga, cuma lebih jelasnya dan lebih tertumpunya kepada ayat yang kita sedang baca. Jadi feedback dari peserta ataupun yang mengikut kelas-kelas ini agak macam bersemangatlah, alhamdulillah. Nampak ada hasilnya lah. Maksudnya kita baca Al-Quran, kita baca ayat suci Al-Quran, terus kita cuba memahami hukum tajwid yang kita jumpa dalam ayat yang kita baca. Dan bukan sekadar kita kenal dan kita faham, kita juga boleh bercerita dan juga menghuraikan hukum-hukum yang kita baca hukum-hukum yang kita jumpa dalam ayat-ayat yang kita baca. Jadi insya-Allah kita akan teruskan juga kaedah ni. Sementara kita akan kembali kepada kaedah yang lama sebab ada lagi tajuk-tajuk yang perlu kita uraikan secara terperinci lagi. Sementara itu masih lagi kita cubalah teruskan juga dengan kaedah yang baru ni insya-Allah. Apapun rakaman pada malam ni merupakan rakaman yang ke-87, minggu yang ke-87. Alhamdulillah, syukur. Semoga dapat diberi peluang untuk kita sampai ke 100 dah insya-Allah. Ini satu hasrat yang kita nak capai bersama. InsyaAllah ada beberapa minggu lagi. Jadi kalau 87 tu cuba kita kira 87 minggu tu. Maknanya bukannya mudah. Tapi Alhamdulillah dengan azan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan semangat antum semua, muslimin dan muslimah, qari dan qariah semua, alhamdulillah kita dapat meneruskan dengan bilangan yang adalah seada-adanya lah. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang kurang, itu biasalah, ikut cuaca kot. Alhamdulillah. Okey. Apapun, kita buka muka surat untuk malam ni. Bacaan kita malam ni saya akan paparkan di skrin macam biasa. Muka surat yang ke-6 malam ni. Muka surat yang ke-6, ayat yang ke-30. Jadi kaedahnya, saya nak terangkan di sini kepada yang baru masuk malam ni, mungkin tak sempat ikut minggu-minggu lepas. Kaedahnya kita akan baca satu muka surat, dan kita akan hurai ayat yang paling atas sekali ataupun ayat yang pertama yang kita baca pada malam ini ataupun pada minggu ini. Contohnya minggu ini kita mula dengan ayat 30, maknanya kita akan hurai bermula daripada ayat 30. Kalau masa kita mengizinkan, mungkin kita lajak sampai 31, 32. Minggu depan pun insya-Allah kalau kita masih lagi teruskan, kita akan pergi muka surat yang berikutnya. Jadi kita tak sambunglah tajwid ayat-ayat yang kita dah baca minggu ni. Dengan cara itu insya-Allah bacaan pun kita dapat, tajwid pun kita kenal insya-Allah. Okey, jadi sebagai permulaannya seperti biasa kita akan baca surah Al-Fatihah dan kita akan baca bersama ayat-ayat dari muka surat yang ke-6 ini bermula dari ayat 30. Jadi saya akan mutekan semua seperti biasa dan kita baca serentaklah secara berjamaah. Masing-masing bukalah Quran, ya.
yang kita baca bersama untuk kita dapatkan bacaan yang seragam insya-Allah. دقيقة إن شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Okay, Alhamdulillah, selesai kita membaca bersama muka surat 6 surah Al-Baqarah. Okey, ayat yang kita baca insya-Allah kita akan sama-sama kupaskan dan juga kita cuba istikhraj ataupun mengeluarkan hukum-hukum tajwid. Jadi kepada qari-qariah kita, para hadirin sekalian, bolehlah unmute untuk ambil bahagian dan juga kita cuba discuss lah, muzakarah sama-samalah. Kita buat kajian dan juga kita keluarkan hukum-hukum tajwid mengikut ilmu tajwid yang kita miliki ataupun yang kita ada masing-masing. Dan seperti mana yang kita cuba lakukan pada kelas-kelas yang lepas, maksudnya bila kita dah mula kupaskan, ada antara kita Masya Allah ilmu tajwidnya bagus dan syarahannya, cara dia nak kupaskan dan nak menguraikan kepada yang lain, Masya Allah jelas. Dan ada antara kita biasalah ilmu kan, ada antara kita kadang-kadang kurang jelas. Dalam kurang jelas itulah bila dia menyuara, rupa-rupanya dia sedar dia ada kurang jelasnya, ada kurang tepatnya, maka dari situlah dapat diperbetulkan ilmu-ilmu yang kita ada insya-Allah bersama. Termasuknya saya insya-Allah. Okey, sebagai mukadimah pada malam ini kepada semua, saya nak lontarkan satu soalan. Saya nak ketengahkan satu soalan. Kalau saya tanya, dalam muka surat yang ke-6 ni, surah Al-Baqarah, kata-katanya saya rasa mudah. Kata-katanya saya rasa fasih dan lancar. Sebab selalunya ayat juzuk pertama ni ramai yang berebut nak baca. Lagi-lagi kalau baca khatam Al-Quran secara berjamaah masing-masing bagi juzuk, akan berebutnya juzuk nombor 1, juzuk nombor 2, juzuk nombor 28, 29, 30 itu memang orang dah booking awal-awal dah. Kan? Sebab apa? Juzuk 1 ni, surah yang pertama ataupun muka surat yang awal-awal ni, mungkin selalu kita baca, selalu kita dengar, selalu kita ada bersama. Bila kita ada bersama, kita rasa macam jinak. Jadi kita rasa macam mudah, dan kita macam kita kenal kedudukan ayat, cara nak menyebutnya. Jadi insya-Allah mudah. Tapi soalan saya, dari segi tajwid, kalau saya tanya, dari segi tajwid, untuk muka surat yang ke-6 yang kita baca daripada ayat 30 sampai habis muka surat bawah tu, kalau saya tanya, agak-agak hukum tajwid apa yang menjadi macam mencabar sikit? Hukum tajwid apa? Kalau cuba kita scan daripada awal sampai bawah, pada atas sampai bawah muka surat, hanya muka surat 6 saja untuk malam ni, hukum tajwid apa yang kita terasa macam nak kena jaga-jagalah hukum ni, sebab macam banyaknya dalam muka surat ni, ataupun apa yang kita terasa macam nak kena berhati-hati dalam kita baca. Okey? Siapa boleh jawab? Abang boleh jawab tak? Okey, silakan. Kalau abang tengok di sini banyak hal pedas ke, kena hati-hati dengan hal pedas kat sini. Ada 2-3 hal pedas. Bukan 2-3, 2-13 kot. Betul, tapi ayat pertama pun dah ada 2-3-4 kan? Ayat pertama saja. Ayat 30 tu saja, ayat atas sekali pun dah banyak dah pedas. Okey, alhamdulillah. Saya suka sangat-sangat. Maknanya kita dah ada sesuatu yang kita nak kena jaga, termasuk macam Abah sebut, ha pedas. Jadi dalam pemerhati kita bila nak baca Al-Quran, bila ada ha pedas je banyaknya, kita nak kena jaga-jaga. Jadi setiap kali jumpa kalimah yang ada ha pedasnya, maka kita hati-hati keluarkan ha pedas tu di tengah halkum seperti mana kita bincang pada kelas-kelas yang sudah. Okey, selain daripada ha pedas, ada lagi tak? Kalau saya, Ustaz, saya punya nak jaga nafas lah. Scan dulu mana nak berhenti, wakaf, berhenti dah balik pasal dia punya ni ayat ni ayat
ni panjang sampai 30 tu kan. Jadi nak kena atur dia punya perjalanan. Masya Allah. Okey, macam kena plan dia punya perjalanan, betul lah tu, kena rancang macam mana nak apa tu, nak sampai ke destinasi yang nak dituju kan. Ayat yang keberapa nak kena wakaf. Jadi kalau kita ada ketua kelas kita, qari yang berikutnya akan baca ayat dari keberapa ke berapa tu, maknanya kita dah nak kena rancang tu. Ayat yang kita nak berhenti tu, nak kena bajet nafas kita tu. Di mana kita nak berhenti, di mana kita nak stop dulu, nak wakaf dulu. Betul. Itu yang saya sangat-sangat setuju. Bab nafas. Kalau Haji Hanafi hanya dia sebut ayat yang 30 tu agak panjang, kalau dia tambah lagi secara keseluruhan, muka surat yang ke-6 ni kalau kita perhatikan, hukum-hukum mat tu agak banyak. Hukum-hukum mat tu macam banyak. Lagi-lagi ayat 31, berapa mat ada kat situ tu. Jadi itu semuanya kena masuk dalam kiraan kita. Barulah kita menjadi seorang pembaca ataupun qari-qariah yang ada persiapan dan bersedia untuk membaca dengan keadaan apa sekalipun, maka ayat-ayat yang datang dengan hukum yang bertubi-tubi ataupun bersusun-susun, ini banyak hukum yang berulang-ulang, kita dah bersedia baca dengan keadaan yang sesuai. Kalau nafas kita yang pendek macam saya, kalau tuan-tuan perasan tadi, saya terpaksa kena berhenti banyak-banyak tu dan kena patah balik. Itu mengikut kemampuan dan juga keadaan nafas pembaca itu masing-masing. Dan selalu juga saya ingatkan diri saya dan kepada semua, jangan kita anggapkan orang yang nafas pendek itu dia lemah. Belum tentu lagi orang yang nafas pendek itu dia tak cemerlang. Kadang-kadang orang yang nafas pendek itu lebih cemerlang lagi daripada orang yang nafas panjang. Kita nampak orang yang nafas panjang macam dia ada kelebihan kan. Panjang nafasnya. 2 ayat dia tak berhenti, sambung-sambung. Tapi jangan sambung-sambung jadi jadi sombong pula. Kita tak nak pula tunjuk kita ada kelebihan sampai kita gunakan kelebihan itu bukan pada tempatnya. Ya, betul. Memang orang nafas panjang itu bagus sangat-sangat. Dia boleh baca dengan nafas yang panjang, itu Allah bagi kelebihan itu. Tetapi jangan sampai ayat yang kedua, yang ketiga dia nak sambung-sambung juga. Itu bukan maknanya kita gunakan nafas itu pada tempatnya. Bagi saya lah. Okey, dan bagi orang nafas yang panjang pula, kalau dia tak jaga-jaga dengan nafasnya, kadang-kadang dia rasa macam panjang, rupa-rupanya ada ujung-ujung dia tak cukup. Tiba-tiba tak cukup nafas itu, maka akan berlakunya rosak tajwid ataupun hukum-hukum tajwid akan terkurang dari segi mat-mat ke ataupun kadar-kadar harakat itu. Jadi orang yang nafas panjang pun nak kena berhati-hati walaupun nafasnya panjang. Jadi orang yang nafas pendek pun jangan terasa dia lemah ataupun dia ada kekurangan. Tidak. Dia pun ada gayanya yang sesuai dengan nafas pendeknya. Jadi masing-masing kena tahu nafas kita panjang ke pendek. Waktu kita nak baca, kita dah kena ada plan cara bacaan kita nak rancang macam mana kita nak berhenti, macam mana kita nak sambung balik. Okey, selain daripada hukum-hukum mat ataupun nak kena jaga nafas, ada tak lagi yang nak kena jaga di muka surat ini? Kalau saya tanya. Pedas kena jaga, lepas tu hukum nafas nafas ataupun ayat-ayat yang panjang kita nak kena merancang macam mana nak wakaf dan ibtidah. Itu termasuk dalam bab tajwid kita. Ada lagi tak? Ataupun okey je? Rasanya mudah je. Saya rasa tak nak mat jaiz dengan mat wajib kan. Jadi apa masalahnya mat jaiz dengan mat wajib? Sudah kena plan juga tu nak panjang lah. Jadi sama jugalah poin yang kedua tadi macam Haji Hanafi juga, dia kata ayat tu panjang. Jadi Abang Is sebut sebabnya banyak ada mat. Jadi dah tambah lebih kurang lah. Betul, bila ayat itu ada banyaknya mat, hukum mat, hanya memang kita nak kena jaga-jaga, nak kena merancang macam mana kita nak baca ayat itu. Jangan kita main baca dan kita harapkan lepas, rupanya tak lepas. Kan? Contohnya lah, saya baca contohnya 31 ayat 31 yang banyak mat ni.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. Dah berhenti situ. Itu banyak berlaku pada qori-qoriah kita. Banyak berlaku. Tahsin muslimin muslimat banyak berlaku. Bila dia baca sambung, dia tak fikir bila dia nak berhenti. Dia akan berhenti bila habis nafas. Ada juga antara kita masih lagi kaedah bacaannya, cara dia membaca, dia akan baca selagi mana nafasnya tak habis. Dia akan baca, dia akan sambung. Bila dah habis, di situ dia akan cut lah. Tak kira lah dia dah habis satu perkataan ke ataupun masih lagi di tengah-tengah satu perkataan, dia akan berhenti juga. Itu pun satu kelemahan ataupun kesilapan yang banyak kita lakukan dengan secara tak sengaja, tetapi perkara itu boleh kita atasi lah dengan yang kita nasihatkan diri kita, biar kita baki lagi nafas kita, ada lagi sedikit dalam diri kita ni, jangan habiskan semua, kita dah boleh cari tempat yang kita nak berhenti. Faqala anbi'uni, berhenti di sini, patah balik. Faqala anbi'uni bi asma', berhenti. Bi asma'i haula, berhenti. Haula'i in kuntum, berhenti. In kuntum sadiqin. Kalau nafas kita terpaksa kena buat macam tu pun, itu yang terbaik. Itu yang terbaik daripada kita lajak terus. Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum. In kuntum, kita dah potong-potong, kita dah buang-buang, kita dah kurang-kurang wajah mat, kadar mat, harakat mat, maka tajwid kita rosak, tajwid kita kurang. Okey, saya nak satu poin lagi ya. Ada tak? Selain daripada mat, panjang nafas, waqaf ibtida, dan selain daripada ha pedas, ada lagi tak? Sebelum kita nak kupas satu persatu. Muslimat hari ni tak ada menyuara lagi ya. Tak ada wakil dia. Dia bila wakil dia start nanti, semua dia orang habis. Dia orang borong habis. Saya rasa kop Ustaz banyak juga. Masya Allah. Itu macam dia tahu je yang saya nak sentuh bab qaf malam ni sebab pagi tadi saya ada kelas pun saya ada ketunggu qaf. Semalam kemarin pun saya ada kelas kelas masih lagi qaf. Jadi malam ni saya nak bincang qaf sebenarnya. Kebetulan memang betul Hajah nampak dan Hajah perasan dan semua nampak muka surat ni banyak qaf. Banyak Wa iz qala qalu wa nuqaddisu qala. Jadi mana lagi faqala sadiqin qalu. Banyak qala. Falamma anba'ahum biasmi qala aqul lakum. Sampai ke bawah semua qala qulna talaqqa, semua qa belakang. Okey, jadi alhamdulillah bila soalan tu dapat dijawab, maknanya kita sendiri semua qari-qariah yang ada ni boleh agak sendiri dah dan boleh nampak sendiri apa yang bahaya dalam bacaan masing-masing, apa yang kita selesa dalam bacaan masing-masing. Jadi kita dah sampai tahap tu, alhamdulillah, syukur. Maknanya kita bukan lagi buta tajwid. Minta maaf istilah maksam kasar sikit kan. Ada orang yang buta tajwid, dia tak tahu macam mana dia nak selamatkan, dia nak baca, dia nak upgradekan ataupun dia nak majukan bacaannya, dia nak perbaiki bacaannya. Dia tak tahu dari mana dia nak mula. Apa kelemahan dia dan apa kekurangan dia tak tahu. Orang yang tak tahu macam tu agak lambatlah prosesnya untuk dia dapat memperbaiki bacaannya. Tetapi macam kita ni bila dah saya buat soalan gitu, dah ramai boleh jawab, okey, ha pedas kena jaga, nafas kena jaga, huruf qaf kena jaga. Kita antara orang yang dah kenal apa kekurangan kita dan insya-Allah cepat kita dapat atasi kekurangan itu dan kita menuju ke arah lebih sempurna bacaan kita insya-Allah. Okey. Kita mulakan ayat 30 malam ini, mula dari perkataan ataupun kalimah wa idh qala. Wa idh qala, kita ada pertama di sini wa idh qala. Kalau tengok di sini, ini pun tanbih
Tambih, peringatan yang pertama kepada qari-qariah kita, huruf zal mati bukannya huruf qalqalah. Zal tak pernah wujud dalam kumpulan huruf qalqalah. Ini nak kena tanda besar-besar dalam buku nota kita. Huruf zal mati tak pernah wujud dalam kumpulan huruf qalqalah. Qutubu jadin, tak ada qutubu jadin za, tak ada. Jadi kenapa ada lagi yang baca wa idh qala, wa idh, wa idh. Wa idh qala, masih ramai baca. Bila masih ramai baca, maknanya dia tak perasan. Maknanya macam selesa bacanya wa idh qala, itu bahaya. Sebab zal ini dia tak perlu lantun, tak perlu kita kena ada eko ataupun ada baki daripada kesan huruf zal mati ni. Kita nak kena tahan nafas. Wa idh qala, wa idh qala. Kita nak kena habsun nafas daripada terlantunnya huruf zal mati ini. Wa idh qala, wa idh qala. Okey. Jadi insya-Allah huruf zal ini insya-Allah tak ada lagi qalqalahnya dan tak ada lagi terlantun zal mati. Wa idh qala, wa idh qala. Zal kita ingat, zal termasuk huruf yang keluar lidah. Bila kita keluar lidah, dia lagilah tak terlantun. Kenapa? Sebab lidah kita bila dah tersentuh gigi depan atas kita, dia dah tutup laluan angin. Bila dia tutup laluan angin, dia nak terlantun itu agak susah. Sebab dia tersekat. Wa idh qala, wa idh qala. Jadi kalau kita tak tahan, tak tahan nafas satu, dan tak sentuhkan tepi lidah bahagian depan dengan di gigi atas tu, maka dia senang untuk terlantun atau keluar nafas. Laluan angin tu. Wa idh, wa idh, wa idh. Itu mungkin antara puncanya. Kita cuba keluarkan zal itu di tempat keluarnya, maknanya kita keluar lidah, maka dia tak ada lagi lah the tu. Wa idh qala, wa idh qala. Okey. Selesai. Yang berikutnya qala. Huruf qa yang kita nak bincang malam ini adalah huruf tebal isti'la. Qa ni huruf tebal. Huruf isti'la yang mana kita nak kena tebalkannya dan kita nak kena bagi hak sifatnya, sifat isti'la, sifat tinggi. Dan masalah besarnya, kalau kita tak bagi sifat isti'la, kita tak tebalkannya, dia terus akan berubah daripada huruf qaf menjadi huruf kaf. Sekarang ni banyak, saya pun ternampak juga dalam video-video dalam YouTube, dalam apa video-video ringkas yang disebarkan, yang diviralkan, perkataan al-mustaqim dalam Al-Fatihah dah mula dah orang-orang dah bagi peringatan dan buat video-video. Dan kalau tuan-tuan ingat perkataan mustaqim ni, kalau siapa yang pernah jumpa saya lagi-lagi kumpulan Darul Ghufran ini pada tahun 2011, 2010, 2012, saya rasa lebih jelas. Saya join kumpulan Tadarus Al-Quran, Tadarus Quran Darul Ghufran. Kita dah mula sentuh dah mustaqim, mustaqim. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, awal-awal saya sentuh, saya bagi contoh. Saya bagi contoh tanpa saya sebut nama lah. Seorang selebriti lah kiranya. Pada zaman itu, saya tak ingat imam muda ke, da'i ke, apa ke. Tapi program reality itulah, program yang TV itu kan. Yang cepat melahirkan seorang yang dipuji-puji orang tu. Jadi orang selalu sebut baik, padahal kadang-kadang bukan manusia semuanya sempurna lah. Jadi saya jadikan sebagai contohnya, budak tu ataupun imam tu, seorang itu, hamba Allah itu, sebab dia masih muda lagi, masih muda, dia masuk program itu, kebetulan dia ada kelebihan bab-bab lain tertentu, tiba-tiba dia tercalon lah dalam 10 yang terbaik. Jadi saya pernah solat di belakangnya, kebetulan ada undangan, dia diundang tempat kami dan dia solat, dia jadi imam. Jadi kali pertama tu kita dah perasan bacaannya memang bagus sangat. Suara dengan gayanya memang Masya Allah. Dia pandai meniru gaya-gaya imam yang masyhur.
Tetapi bila sampai mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Begitulah. Jadi kita dengar kali pertama tu, bagi kita ini sebagai hukum lah kan. Jangan terus kita menghukum batal solat. Jangan gitulah. Bagi peluang. Kadang-kadang mungkin mikrofon ke pembesar suara tu kadang-kadang dia mengubahkan suaranya sampai ke telinga kita. Mungkin pendengaran kita waktu itu tak berapa sihat. Mungkin kita dengar. Jadi bagi peluang. Dengar kali kedua, kali ketiga. Tapi kalau dah jelas memang betul-betul dia baca berguna mikrofon pun bunyi mustaqim, tak ada mikrofon pun bunyi mustaqim, sah-sahnya orang itu dah tukar qaf menjadi kaf. Contoh ni saya pernah bagi awal-awal saya join Darul Ghufran, kumpulan tadarus, maka saya sebut mustaqim ni kalau kita tak tebal terus jadi huruf kaf dan dia terus boleh berubah makna. Dan lagi-lagi kalau berlakunya pada surah Al-Fatihah dalam solat fardu kita, Masya Allah, itu yang kita takut sangat. Jadi bukan main-main dan bukan mudah dan bukannya ringan bab tebal nipis dalam hukum tajwid. Sebab itu penting sangat-sangat tuan-tuan kita ambil berat tentang huruf-huruf yang tebal. Sebahagian huruf itu mungkin tak ada apa sangat. Huruf ra kalau tak tebal dia tak ada masalah sangat. Tapi macam qaf kalau tak tebal, kalau bertukar menjadi huruf kaf, contohnya dalam Al-Quran mustaqim tu sangat-sangat bahaya. Jadi apa kita nak buat? Apa jalan keluar untuk malam ini untuk kita nak selesaikan masalah yang besar ini? Bagi qari-qari'ah kita yang tak ada masalah, alhamdulillah, syukur. Teruskan dengan bacaan yang fasih, qaf tu tebal. Tapi bagi antara kita, mungkin antara kita, saya pun tak kenal, mungkin antara kita boleh perasan, boleh sendiri-sendiri masing-masing boleh terasa rasanya pernah ditegur tentang huruf qaf ini, maka kita nak kena ambil bahagianlah. Kalau kita sendiri pernah ditegur qaf tu masih kurang tebal, masih hampir-hampir bertukar menjadi huruf kaf, kita masing-masing nak kena jaga sebab qaf ini kadang-kadang berulangnya berkali-kali, contohnya dalam muka surat ini, dan berulangnya berkali-kali dalam bacaan solat kita ataupun dalam bab ibadah-ibadah kita. Itu maksud saya ya. Jadi saya nak tanya di sini, apa jalan keluarnya dan macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Boleh siapa-siapa kongsi pendapat dan pandangan. Sebab apa? Sebelum itu, sebab apa? Sebab izinkan saya sebut di sinilah. Sebab kalau katalah dengan cara kita baca tahsin, sama ada dengan grup saya ataupun grup-grup yang lain, dan kita dah ditegur, sekejap saya mute kan, macam ada suara background. Kita dah, contohnya lah, kita letakkan CA, CB, CC, 3 orang ada antara kita di sini, berkali-kali dah ditegur dalam kelas tahsin, berkali-kali ditegur dalam kelas tadarus, berkali-kali belajar dan juga memahami tentang huruf qaf ini, tetapi masih lagi bila baca, kalau tak fokus, huruf qaf tu terus jadi tipis. Wa iz qala rabbuka, wa iz qala rabbuka. Kalau katalah ada antara kita itulah keadaannya, dan saya rasa yang yakin-yakinnya semua kita tak nak kekurangan itu ada pada diri kita, kelemahan itu ada pada pembaca bacaan-bacaan kita tak nak. Tapi apa nak buat? Sebab kadang-kadang dia datang sendiri. Kita secara tak sedarnya tiba-tiba ko yang tebal jadi ka. Sebab itu dah yang terbiasa sangat dengan lidah kita. Jadi berkali-kali dah maksudnya, kalau dengan saya mungkin kalau secara online ni dah masuk 2 tahun lebih dah. Dia masih lagi ada. Kelas yang terbaru yang lepas-lepas masih lagi ada antara kita belum tebalnya qaf, walaupun dah banyak tak tegur sekarang ni. Kan, sebab kadang-kadang ulang yang sama. Dan mungkin ada lagi kelas-kelas akan datang bila dia baca, ada lagi qa tak tebal. Jadi masalah tu macam masih lagi tak dapat kita atasi walaupun diterangkan, diingatkan, diulang-ulang supaya qaf itu jaga-jaga, jangan tipiskan.
Jadi malam ni saya pula minta pandangan ramai apa jalan yang terbaiknya untuk kita bagi cadangan kepada diri kita dulu dan kepada semua. Semoga qaf dalam Al-Quran ini seperti ha pedas yang minggu lepas kita bincang panjang-panjang kan. Ha minggu lepas kita dah cuba, bila ha itu cuba kita tekan bagi sakit tekak ni, bagi terasa macam pedih-pedih, itu ha. Selagi mana tak rasa macam tu, bukannya ha dah tu. Ha dada lah tu. Bukannya ha pedas lah tu. Kalau tak nak ingat ha pedas, biar waktu kita nak baca ha tu, kita kena tekan sikit. Jadi malam ni pula, macam mana pula kita nak bantu diri kita dan nak bantu sebahagian antara kita yang masih tak perasan qaf itu mesti nak kena tebal pada semua keadaan. Qaf bagi atas, qaf bagi depan, qaf bagi bawah, hatta qaf mati sekalipun nak kena tebalkan. Jadi apa cadangan antum semua kalau boleh bagi, dan kalau perlu saya tambah, insya-Allah kita cubalah cari kita gunakan cara ini pula, kot-kotlah berkesan kepada kita semua insya-Allah. Okey, dipersilakan. Okey, ada siapa-siapa nak bagi cadangan ataupun nak cuba kongsi pengalaman berkenaan dengan qaf ni, tebal tipisnya? Saya cuba Ustaz. Assalamualaikum. Okey, masya-Allah. Waalaikumsalam Hajjah. Okey, tafadhali. Okey, kalau saya lah untuk memastikan huruf-huruf tebal itu betul-betul dibaca dengan tebal, saya akan muncungkan bibir saya untuk melahirkan apa tu bunyi yang tebal. Okey, masya-Allah, itu kaedah yang kita selalu gunakan dan kita selalu nasihatkan. Okey, Hajjah dah kongsikan dan ulangkan kaedah yang itu. Setiap huruf tebal kaedah yang kita cuba bantu diri kita muncungkan mulut. Qa. Jadi kalau tak muncung mulut, boleh je tebal, boleh je dalamkan qaf, boleh je keluarkan qaf itu di tempat keluarnya dengan sifat yang sempurnanya, tetapi takut tak selamat. Wa idh qala, tengok mulut saya muncul tak muncul. Wa idh qala, tak muncul, tak begitu muncul dengan wa idh qa itu muncul sangat kan. Wa idh qala rabbuka, tak muncung pun boleh tebalkan, boleh keluarkan lain daripada tempat keluar kaf, tetapi dia agak kurang selamat. Jadi kalau Hajjah nasihatkan kepada kita semua, qa tu untuk kita selamatkan, asalkan qa cuba muncung mulut. Tapi jangan terlebih muncung mulut pula. Terlebih pula nanti jadi huruf qaf itu tak baris depan, tak baris atas sangat. Dia jadi macam nak baris ke depan-depan sikit. Baris depan ataupun baris O pula. Qa lah. Wa idh qala, tak nak qa pula kan. Dia nak qa saja, qa. Okey, itu satu cadangan ataupun satu cara yang insya-Allah tuan-tuan, perempuan semua, qari-qariah semua yang ada masalah dengan qaf, yang belum berbaik lagi dengan qaf, cuba gunakan kaedah ini. Asal jumpa qaf, tak kira qaf tu bagi atas, bagi bawah, bagi depan, hatta bagi mati sekalipun, cuba muncung mulut ke depankan sikit, insya-Allah qaf itu tak bertukar menjadi huruf kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Bagi saya qaf itu selamat, bagi saya lah. Cara bacaan ini, qaf itu dalam, qaf itu tebal, qaf itu tak menjadi kaf walaupun tak muncul mulut. Tapi kalau muncul mulut, ihdinas siratal mustaqim, ke depan sikit mulut, dia lagi nampak qaf itu tak menjadi huruf kaf. Ada ulama tajwid ataupun ustaz-ustaz, tokoh-tokoh qari-qari yang masyhur, dia tak nak kita muncung mulut. Betul, memang kita kena terima teguran itu. Kita kena akur dan kita kena ikutlah nasihat itu. Tapi satu lagi masalah, bagi orang yang belum mampu dan mahir untuk nak tebalkan qaf mustaqim tanpa muncung mulut, yang mana lebih selamat, afdal, dia muncung mulut walaupun tak sepatut muncung mulut, dan selamatnya qafnya menjadi qi, huruf qaf,
Dari dia tak nak muncul mulut sebab nasihat ustaz tu tak bagi, tapi menjadi qaf tu menjadi kaf. Mustaqim, dia tak boleh cari nak letakkan qaf tu di mana. Yang mana lebih afdal, yang mana lebih selamat? Nak muncul mulut ke dalam keadaan ini ataupun nak kekalkan sebab qaf ini bukan mulut. Qaf ini di pangkal lidah. Moncong lebih baik. Monconglah Ustaz, jadi Ya, tebal. betul. Jadi bagi Ustaz, saya lagi satu cough dengan cough ni dari dulu kecil-kecil kan, diorang ajar diorang tak cakap tebal tipis. Itu yang membuatkan dah tua ni susah Ustaz. Kita ni asyik salah je. Dah kiku. Diorang tak terangkan. Dan saya ngaku saya tahu Ustaz. Saya kiko asyik tipis, tebal dia suruh tebal. Masya Tapi Allah. kalau kita nak tebalkan cough, Masya Allah. Kadang-kadang tekak saya pun macam dada saya sampai sakit tau Ustaz dah sebut cough. Dia suruh tebal, dia suruh tebal. Macam mana ni asyik salah je. Ya Allah. Ada ajar yang malam ni ingat tak ada. Masya Allah. Ustaz, call ni memang betul. Kalau salah jawab, salah kalau tak tebalkan jadi cough. Itu yang salah besar betul. tu. Bukan salah kecil. Betul. Jadi sampai sekarang pun saya pun pasrah jugalah Ustaz. Kadang-kadang orang tegur, dah tebal ni, kurang tebal. Kau suruh tebal lagi. Aduh. Okey. Bagus, alhamdulillah. Jadi memang susah Ustaz. Daripada kecil saya diajar memang tak ada baca tebal tipis semua tak ada. Okey. Bagi siapa-siapa yang bagi alasan daripada kecil memang tak ada ustaz-ustaz, guru-guru Quran kita mengajar tu, memang saya tak boleh bantu, tak boleh kata apalah sebab saya pun tak kenal siapa yang mengajar anda semua waktu kecil. Jadi sebenarnya subhanallah masya-Allah kalau kita tengok perkembangan ilmu Allah ini, sebenarnya ikut zaman. Kita tak kata zaman kita budak-budak dulu waktu kecil gitu, kita tak kata guru Quran itu tak hebat. Sebenarnya mereka itu lebih hebat dari kita. Cuma penerimaan waktu itu kita tak dapat telan ataupun tak dapat makan semua apa yang mereka hidangkan. Itu saya yakinlah. Barulah kita rasa Masya Allah hebatnya guru-guru kita dulu, tapi kita yang tak mampu nak ikut apa yang mereka ajar semua. Dalam masa yang sama kita tak nafi juga, mungkin ada juga guru-guru yang memang itu je lah kadar kemampuannya, dia hanya boleh sikit-sikit je. Dan kebetulan nasib kita dengan guru yang dia tak banyak ilmu, dia sikit-sikit je boleh bantu kita. Dan kebetulan pula kita memadai dengan dia. Sampai hujung-hujung sekarang ini, baru kita nak cari tambah-tambah ilmu. Memang kita terasa terkejut lah. Rupanya memang banyak dia tak ajar kita sebab dia waktu tu dia mampu itu je. Kebetulan dia yang tak banyak ilmu lah kan. Tapi bukan maknanya zaman dulu, ulama-ulama dulu, guru-guru Quran dulu tak hebat. Tidak, mereka lebih hebat. Mereka lebih lagi baik daripada zaman sekarang ini. Cuma kadang-kadang penerimaan kita waktu kecil, penerimaan kita waktu awal-awal kita belajar, dia tak sama dengan kehendak sekarang. Kalau dulu kalau nak sebut kata waktu zaman-zaman kanak-kanak kan, kita masuk kelas siapa suruh, bukan kita masuk. Kita tak pernah pergi dengan kehendak kita, mungkinlah antara kita kebanyakannya pergi dengan arahan ibu ayah kita yang suruh pergi, baru kita pergi. Dan pergi tu dalam keadaan kita tak seronok, dalam keadaan dipaksa. Sebab itu penerimaan tak sepenuhnya. Tapi yang masuk kelas malam ni, ada orang tua suruh turun. Ada siapa-siapa paksa masuk. Tidak kan? Sendiri kita masuk dan sendiri kita tadah telinga kita, sendiri kita nak cari ilmu, nak tambahkan apa yang kurang pada diri kita. Sebab itu kita betul-betul bersungguh. Itu memang dah ketara sangatlah. Tapi macam Hajar sebut tadi, bila dari awal lagi kita tak didedahkan, tak diperkenalkan, tak diterangkan, maka sekarang ini agak susah sikit lah. Perlu kepada masa lah. Perlu kepada masa yang kita nak kena sama-sama bersabar. Lagi-lagi kalau saya sebagai penyemak ni, kalau ikut kelas saya pun tak ada masalah lah. Daripada dulu lagi saya jumpa macam-macam lah qori-qoriah ni. Tapi saya juga mengharap rakan-rakan sekelas, satu kelas, sama kelas pun kena juga sama-sama bersabarlah dengan sahabat-sahabat kita ataupun orang-orang yang baca mungkin ada kekurangan yang ketara sangat, mungkin masih lagi merangkak, mungkin masih lagi banyak kena tegur. Kita pun support, kita pun bagi sokongan, bagi semangat mereka supaya mereka pun cepat
ikut cara kita yang dah lancar itu. Jadi dengan bersatunya satu kumpulan itu, cepatlah ada kemajuan untuk semua peserta. Kita tak nak pisahkan. Saya sangat-sangat tak setuju kalau satu kumpulan itu tak boleh ada yang tak lancar. Nak kena semua lancar. Itu berlaku jugalah. Berlaku juga kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Dia nakkan kumpulan dia semua dah lancar. Yang tak lancar kena buat satu kumpulan lagi. Kalau tidak, nanti dia kata rugi masa, lambat. Jadi orang yang nak menunggu, nak baca lepas yang laju, yang lancar ni, nak tunggu yang baca merangkak ni, sakit hati dengan sakit telinga katanya. Asyik ulang. Sedangkan Nabi SAW pun dalam hadis, "Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatatta'ta'u fihi falahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran dan berulang-ulangnya gagap-gagap membaca Al-Quran, menyebutkan kalimah-kalimah Al-Quran itu, falahu ajran, maka 2 pahala baginya. Jadi kita sabarlah untuk diri kita. Kalau yang gagap ataupun yang masih belum lancar, bersabar untuk terus bersemangat. Satu masa insya-Allah jadi lancar. Dan kepada yang lancar mendengar bacaan yang belum lancar ini, bersabar juga, dan kita bagi juga sokongan, kata-kata semangat, supaya semoga dia pun akan ikut lancar sama dengan kita insya-Allah. Okey, bahasan huruf Qaf ni, kembali kepada soalan tadi, kita muncung mulutlah. Saya pun nak mencadangkan yang sama, tapi Haji Nurida pun dah sebut yang sama. Jadi saya buat kesimpulan di sini, nak ringkaskan muzakarah kita pada malam ini untuk huruf Qaf. Bila jumpanya Qaf, muncunglah mulut. Muncung mulut. Qa, qi, qu. Qa, qi, qu. Untuk baris depan, qu tak ada masalah. Untuk baris atas, kadang-kadang dia tak ada masalah. Cuma kalau ingat satu kali tu saya sebut, qa baris atas ni selalunya qari-qariah kita jadi ternipisnya bila bertemu dengan waulin. Qaula. Qaula. Jadi kaula. Dia akan sebut kaula. Yang tu jelas. Sebab mungkin waulin yang lembut itu memberi kesan kepada qa supaya lembut sama-sama dengan dia. Kaulah. Jadi jangan terkesan dengan lin, walaupun dia lin, qa tu tetap tegas, tetap keras. Dia tak lin, tak lembut. Qa, qaula, qalah. Jadi ka, kaulah. Jadi kesimpulan untuk qafnya, tebal dengan secara peringkat awalnya bagi mereka yang masih lagi agak tak selamat qaf tu bertukar dengan ka, muncunglah mulut. Itulah cadangan saya. Mudah-mudahan insya-Allah dalam bacaan akan datang insya-Allah akan kurang qaf itu menjadi ka ataupun ka terus, huruf menjadi huruf kaf terus. Okey, alhamdulillah selesai. Terus kita pergi kepada ayat berikutnya. Sebelah qa adalah, sebelah la ada ra. Ra pun nak kena sebut juga sikit sebab kita dah sebut qa, sebut ra sikit. Ra pun masalah juga, masalah tebal nipis juga. Malam ni kita mula dengan tebal nipis. Tafkhim wa tarqiq. Tebal namanya tafkhim, tipis namanya tarqiq. Ra al-maftuha, huruf ra yang baris atas. Masih juga ramai, hampir satu jumlah ataupun satu bilangan yang sama juga dengan qa masih tak tebal. Ra tak tebal pun, ra baris atas tak tebal pun masih ramai juga. Jadi berhati-hati ra. Asalkan ra tebal, asalkan ra tu bagi atas, muncung mulut. Sama juga. Kalau kita tak mampu nak jadikan ra tebal itu, setiap ra bagi atas tu tebal, ingatlah bila jumpa ra bagi atas, cubalah muncung mulut untuk tebalkan ra. Okey. Kita ada di sini beberapa qari-qariah kita sangat-sangat masih ra tebal, ra atas tu masih belum terkawal lah, masih belum dia berjaya mengawal ra itu supaya ditebalkan. Jadi samakan caranya dengan qa tebal itu, asalkan ra bagi atas, muncung mulut, insya-Allah ra tu akan jadi tebal. Wa idz qala rabbuka, dia beza. Wa idz qala rabbuka. Kita dengar macam pelik kan? Tapi memang ada. Memang ada. Bila tak tebal dia akan jadi ra. Ra kalau tak tebal dia akan jadi ra. Maka di sini apa kekurangan, apa kesalahan yang berlaku?
Iaitulah kita tak memberi sifat tebal kepada ra, maka salahlah kita. Okey, alhamdulillah selesai. Rabbuka insya-Allah kita kena muncul mulut untuk tebalkannya ya. Okey, terus kita pergi perkataan yang berikutnya, Rabbuka lil malaikati. Lil malaikati. Mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil jangan kurang daripada 4 harakat. 4 ataupun 5 sahaja. 4 ataupun 5 mak wajib muttasil. Okey. Kadar mat pun sama juga. Bila kita nak baca mat, panjangkan. Panjangkan, tarik je. Ada antara kita belum mahir lagi nak kira 4 ke 5 ke. Asalkan panjang daripada mak asli ataupun mak tabi'i, kira selamatlah. Macam mana kita nak bezakan mak asli, mak tabi'i lebih daripada itu ataupun kita nak kena asalkan panjang daripada mak asli? Cuba kita tengok qala. Qala ini dah kira mat 2 harakat. Jadi malaikah jangan sama dengan qala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni. Walaupun kita dah nampak tanda mat ini, tanda mat, tanda ombak ni, tanda ombak ni, bila kita baca sama gaya dengan qala, maknanya ini belum mat lah, belum mat wajib lah. Tanda mat ni macam kita tak gunakan ataupun kita tak aktifkannya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni. Sama je kan? Qa malaikati. Bila kadar panjang pada yang perkataan yang ada tanda ni, bila kadar panjang sama je dengan mat asli, maka itu jelasnya perkataan yang ada tanda mat ini kita tak bagi kadar yang sepatutnya. Jadi macam mana kita nak buat? Cuba kita lajakkan panjang yang perkataan yang ada tanda ini, lajakkan lebih daripada mat asli. Kalau mat asli qala, itu je kadar 2 harakat. Maka pada perkataan malaikah yang ada tanda ni, tak kira malaikah ke ataupun qalu yang akan datang, asma'a yang akan datang, cuba kita panjangkan lebih. Qala malaikata. Malaikati. Malaikati. Di 4 dengan 5 tu kita pun tak boleh beza. 4 ke, 3 ke, 5. Asal lebih daripada qala, kira selamatlah tu insya-Allah. Ini lil mubtadi'in, bagi orang yang awal-awal nak beza-bezakan antara mat asli dengan mat far'i. Mat asli 2 harakat je, mat far'i yang ada tandanya, tanda mat ni kita lajakkan lebih daripada mat asli, maka selamatlah kita insya-Allah. Boleh insya-Allah? Yang berikutnya inni. Ini pun sama juga, masih lagi ada yang kurang wajibul ghunnah. Kita sebut je wajibul ghunnah, wajib dan setiap nun mim yang ada sabdu ni wajib. Sama juga ada lagi bila sampai inni kurang 2 harakat dengungnya. Jadi itu pun satu kerugian yang besar bagi pembaca-pembaca yang hukum terang-terangnya dah hukumnya wajib. Tiba-tiba bila sampai kita membaca, kita tak bagi hukum wajib tu sebetul-betulnya dengung, maka jelasnya kita rugi. Ruginya kita tak ambil peluang untuk dengung, dan rugi kalau orang tegur kita, kalau dipotong markah ke ataupun dikira kita baca salah, memang banyak rugilah. Jadi lazimkan insya-Allah setiap nun dan mim yang ada sabdu, cuba kita tekankan dengung itu biar bunyinya betul-betul berdengung bacaan kita. Dan saya sebut bagi saya ni pendapat peribadi saya, dengung ni kalau terlebih insya-Allah masih okey, masih selamatlah. Sebab dia tak menyerupai dengan, dan dia tak berpindah kepada hukum-hukum yang lain. Kalau mat asli terlebih 2 harakat, dia nak menyerupai mat wajib pula. Tapi kalau dengung terlebih 2 harakat, dia hanya akan jadi hukum terlebih je. Dia tak jadi hukum dengung lain. Dia tak ada. Dengung hanya 2 harakat saja dan dia tak ada lagi hukum-hukum yang lain yang kena dengung 4 harakat hukum lain, dengung 6 harakat hukum lain, tak ada. Dengung hanya satu jenis sahaja. Semua dengungnya semuanya 2 harakat. InsyaAllah. Okey. Ini semuanya basic belaka yang kita dah berulang-ulang kita sebut dalam kelas-kelas yang lepas. Dan kita pergi kepada perkataan yang berikutnya, hukum-hukum yang berikutnya.
Saya nak pula siapa boleh kupaskan hukum fil ard. Fil ard. Well, Okey, kita dah janji kelas kita saya bercakap, lepas tu saya rehat, nanti tuan-tuan pula bercakap. Saya mendengar pula. Okey, fil ard ni bila kita jumpa dalam Al-Quran banyak berulang-ulangnya fil ardi wal ardi. Apa yang perlu kita jaga di sini? Apa hukum yang perlu kita baca dengan betul di sini? Fill out ni mat ni. Wah. Fill out izhar. Syamsiah. Okey, siapa nak huraikan? Haja Nurida ke? Saya cuba lah Ustaz ya. Okey. Okay. Fill out ni kalau dari segi hukum tajwidnya, fill tu alif lam kamariyah. Okey. Qamariyah Qamariyah. Qamariyah. Alif lam qamariyah. Baru kita sebut qa tu kena tebal jadi kamariyah, jadi kaf dah. Okay. Alif lam qamariyah, qa tebal, qa muncul mulut. Okey, tadi sebut suruh muncung tapi sendiri dah muncung. Minta maaf. Okey, tak apa. Jadi fill out tu tadi, bila kita nak wakaf pada out tu, dot tu jangan ada bunyi ataupun ada tawalud. Dia mesti berhenti dengan keadaan mulut kita penuh. Fill out. Itu yang saya boleh kongsilah dengan Ustaz kalau betul. Masya Allah. Okey, alhamdulillah, itu antara yang paling jelasnya. Huruf dad. Jangan kita sebut huruf dad ada qalqalah belakang itu kita samakan dengan dad yang sakin pula. Dad kalau kita sebut seperti mana kita sebut sampai barisnya, ini bunyinya dad. Alifun, baun, taun, dadun. Dadun kalau kita berhenti jadi dad, memang ada dal qalqalah. Tapi dad yang mati, dad yang baris sukun di sini, sukun arid di sini, kalau kita berhenti wakaf di perkataan fil ard, dad ni dia akan jadi mati kan? Bahasa Arab kita matikan huruf berbaris apabila kita wakaf. Jadi huruf dad al-sakin ini, dad yang mati, berbaris mati ini, kita tak boleh adakan dal mati ni. Tak boleh kita qalqalahkannya, tak boleh kita telantun macam Hajar sebut tadi. Kita nak kena tahan nafas seolah-olah penuh dengan mulut, penuh di dalam mulut kita. Fil ard. Jangan ada sedikit pun d. Jangan ada. Sebab dad ini pun sama huruf zal tadi, dia tak pernah masuk kumpulan huruf-huruf qalqalah. Jadi ramai pula nak masuk, nak tambah-tambah qalqalah. Qalqalah dah ada 5, nak tambah-tambah lagi. Dad ini memang tak pernah menjadi huruf qalqalah. Jadi ya betul. Kalau tak jaga-jaga, masih ramai juga fil ard. Sama ada jelas ataupun sedikit, tetap dia nak juga sikit. Jadi qalqal ad-dad ini kena tahan sepenuhnya dan jangan keluarkan sedikit pun lantunan dad, huruf dad mati. Fil ard. Dalam masa yang sama, disebabkan kita tak nak qalqalah ni, kadang-kadang kita dah terberhenti fil ar. Dad terus kita buang. Dari kita nak tak selamat, takut nanti sebut dad ni punya dad pula, punya dad pula. Jadi fil ar sampai ra tu dah tutup. Dah tutup dan habis, dah berhenti, dah stop situ. Itu pun tak nak jugalah. Jadi macam mana? Ini masalah yang kita nak bahaskan. Sebab ada antara kita baca fil ar. Jadi memang tak ada dad tu. Tapi seolah-olah dia dad tu langsung dia dah tak baca. Dia hanya sampai huruf ra je. Fil ar. Okey, kalau kita tak jaga, tak halus dan tak perhati betul-betul, bacaan dia macam okey. Kan? Sebab tak ada fil ard, tak ada dad, tak ada qalqalah. Tapi kalau kita halusi, kita dengar betul-betul, oh ini belum ada dad ni, dia buang terus dad fil ard. Dad ni tak ada. Okey. Masalah ni pun masalah besar juga. Sebab kita tak baca dad. Kita tak baca huruf dad yang ada pada perkataan. Jadi bila kita tak baca, kita dah buang huruf tu.
Kita dah naqis, kita dah kurangkan huruf itu dari Al-Quran ataupun dari bacaan kita. Ini semuanya sebab apa? Sedikit sahaja. Daripada kita nak letakkan bacaan yang terakhir kita pada makhraj huruf dad itu, lepas tu kita tak letakkan, dia akan jadi macam kurang huruf. Satu huruf. Okey, jadi macam mana? Macam mana kalau kita nak bincang, nak selamatkan Hajah Nurida dah sebut tadi, untuk dad tu jangan kita lantun dan kita nak kena berhenti dan kita nak kena seolah-olah penuh di mulut kita untuk makhraj dad. Jadi bagi yang kadang-kadang dia selamat dad itu tak terlantun tapi seolah-olah dad tu tak terbaca, dia sampai huruf ra je. Okey, untuk masalah yang kedua ni macam mana kita nak atasinya? Tutup mulut Ustaz. Tutupkan mulut. Jadi dia tak terlantur urut dot itu. Okey, itu Abah, itu untuk masalah pertama tu Abah. Itu untuk masalah pertama yang kita tak nak terlantun tu, saya rasa dah selesai. Abah pun betul kalau nak tutup mulut ke ataupun nak bagi last kali itu untuk huruf dad, itu dah betul. Tapi masalah yang kedua ni, bila seseorang itu baca dan seolah-olah dia terberhenti pada huruf sebelum dad lagi. Fil ar, dad tu langsung tak wujud. Memang dah tak ada talantun lah sebab dia tak baca langsung pun dad. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Sambung Ustaz. Abang Is mana memang betul, memang terror lah. Bila sambung memang selesai masalah, habis. Masalah pertama pun tak ada, masalah kedua pun tak ada. Tapi Abang Is, orang ni dah habis nafas di sini. Itu pasal Hafiz bilang nak kena plan dulu. Betul. Tapi tak apalah, kita Abang Is, kita raikan orang ni. Memang dia tak plan, tiba-tiba dia dah sampai sini. Dia tak sempat nak plan, dia baca secara mengejutkan. Jadi macam mana kita nak atasi masalah yang kedua ni bila seseorang itu tak baca langsung huruf dad? Saya cuba Ustaz. Okey, boleh. Hajah Nurida lagi. InsyaAllah. Tapi kalau Hajah Rafiah nak cuba juga, bagi peluang pada dia lah. Pasal suara dia Ustaz tadi dengar tak? Tak dengar. Terputus dengar. tadi. Maksud saya kalau kita nak sebutkan dot tu, kitanya mahraj mulut kita terus masukkan dotnya mahraj dia. Lidah kita tekankan kat situ. Ini untuk Betul nak tak, selesaikan Ustaz? masalah pertama ke kedua? Masalah kedua lah. Yang nak sebutkan dot tu kan selalu kena qalqalah kan? Jadi kita tahankan lidah kita tu, kita tahankan kat situ. Tempat mahrajnya dot. Ini seolah-olah untuk nak selesaikan masalah pertama supaya tak terlantun. Supaya tak terlantun. Okey, itu sudah dah selesai. Hajah pun dah sambung, tambah Hajah Nurida pun ada, Abah pun dah sebut tadi. Tapi saya nak jawapan kepada masalah yang kedua, iaitulah bagi qari-qariah kita yang kadang-kadang terputus terus, dia tak dibaca terus huruf dad itu. Fil ar, dia seolah-olah berhenti pada ra terus. Kita nak selesaikan masalah ni. Salah. Salah, tak boleh. Memang salah. Itulah yang kita nak selesaikan. Memang salah. Macam mana kita nak selesaikan? Haji ada tak? Tak, apa kata kita ulang balik tak? Suruh dia ulang balik. Memang itulah caranya. Suruh dia ulang balik dan dia tak berhenti. Abang Is memang dia cari jalan paling selamat. Jangan berhenti maka selamat. Tapi saya kadang-kadang nakkan juga, ini nasihat Nasihat ini untuk semua qari-qariah yang saya kasihi dan saya hormati semuanya. Minta maaf sangat-sangat. Saya kadang-kadang macam terdiam sekejap bila minta maaf Abang Is. Bila ada berlakunya situasi yang sama macam Abang Is tadi. Kadang-kadang qari-qariah kita dia terberhenti pada perkataan dan berhentinya salah. Dan saya kata, okey, patah balik, ulang dan perbetulkan cara berhenti. Dia dah tak berhenti, dia sambung terus. Macam ni seolah-olah dia lari daripada ustaz ni. Dia lari daripada saya. Dia buat jadi buat tak tahu je. Dia buat macam tak bersalah. Lepas tu dia sambung terus. Memang selamat. Tapi saya inginkan dia perbaiki dan perbetulkan kesalahan yang saya tegur tadi. Sepatutnya dia patah balik dan dia berhenti dan dia cuba berhenti yang betul. Contohnya bukan fil ardi sajalah. Contohnya
kita ambil perkataan yang berikutnya. Wa yasfikud dima. Contohnya dia tekan, wa yasfikud dima. Dia tekan gitu. Lepas tu saya nasihatkan, saya kata, okey, hamzah tu tak ada sabdu, kalau nak berhenti jangan ada gitu. Kita panjangkan, lepas tu kita tahan terus nafas. Wa yasfikud dima. Ya gitu je. Oh, dia dah dengar syarahan apa semua penjelasan, dia patah balik, wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu. Banyak berlaku dengan saya gitu, tapi saya senyum je lah, tapi saya terdiam juga. Jadi saya dah hurai tadi untuk siapa? Jadi saja saja dan rugilah. Sedangkan kita dah tahu cara yang betul, tiba-tiba kita terus sambung, rugi. Memang betul lah Bang Is, kalau kita agak-agak dalam bacaan kita agak-agak macam ada masalah, jangan kita berhenti, kita terus sambung. Tetapi kalau dah berlakunya salah dan kita diberi penjelasan, eloknya kita cuba baca dan cuba perbaiki dengan cara yang betul wakaf itu macam mana. Jadi di sini ada qori-qoriah kita yang saya nak sampaikan secara tak langsungnya. Bila fil ar jangan kita terus buang dot itu gara-gara kita nak elakkan daripada terlantunnya. Sebenarnya kita nak elak daripada terlantun dot itu jadi dot gitu kan. Jadi kita terus terbuangnya dot. Apa cadangan saya? Yang saya nak pesan kepada qori-qoriah yang keadaan ini, sama ada huruf dot ke ataupun huruf-huruf yang lain, dia selalunya berlaku ini pun dia berlaku pada kalimah yang berakhir dengan 2 sukun. Tuan-tuan, banyak berlaku ini pada perkataan ataupun kalimah yang hujungnya ada 2 sukun, 2 huruf berbaris mati. Wal fajr, wal asr, khusr, fath, kan, qadr, amr, itu semuanya hujung ayat itu memang kita lari tak lepas tu. Memang hujung ayat kita kena berhenti juga. Banyak berlaku di situ. Jadi contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bunyi d. Bunyi d, ra tak ada. Qadr, ra tak ada. Itu banyak tu. Amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bunyi j, ra tak ada. Ini banyak berlaku. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ini sekaligus juga dengan masalah fil ar, dha tu tak ada. Bagi saya, kadang-kadang orang tak boleh kesan kesalahan itu. Orang tak perasan, orang tak tahu pun kita baca salah. Tetapi kita kena jujur pada diri kita. Bila kita tahu perkataan ini, contohnya kalau kita berhenti di sini, memang ada 2 sukun. Satunya ra dan yang keduanya dha. Sebab kita berhenti kan. Jadi kita dah tahu jelas-jelasnya ada 2 huruf berbaris mati di sini. Bila kita nak berhenti, jangan akhir bacaan kita pada huruf ra. Dan kita tahu huruf ra berlakunya getaran di lidah kita. Fil ar. Jadi kalau kita terasa waktu kita dah berhenti, hanya ra tu lidah kita tergegar dengan menyebutnya huruf ra, maknanya kita belum lagi sebut dha. Kita sendiri kena tahu, pastikan bila ra hanya akhir bacaan kita, lidah kita je yang getar, yang gegarnya untuk makhraj ra, maknanya kita belum baca dha. Kita nak kena ulang semula, kita nak kena betulkan. Contohnya inni ja'ilun fil ar, getaran pada ra je. Belum pergi pada dha. Jadi kena patah balik, kena datangkan dha. Maksudnya setiap kalimah yang ada 2 sukun, pastikan huruf yang kedua itu kita berhenti di situ. Jadi di kalimah ini, sukun yang pertama getaran pada tepi lidah bahagian depan, ar. Dan selepas ar getaran ra tu, kita kena pergi kepada dha pula. Ar. Selepas getaran ra tu kena pergi kepada makhraj dha pula. Ar. Tapi tak sebut dha. Ar. Nampak tak? Ar getaran ra, lepas tu pergi kepada dha. Ar.
Dha. Ustaz, kalau nak lebih mudah lah untuk kita gambarkan bagaimana kita dapat menyebut makhraj dot tu dengan jelas. Saya rasa lepas kita out tu, kita keluarkan sedikit lidah kita dan kita gigit untuk melengkapkan atau untuk menyempurnakan makhraj huruf dot. Okey, saya setuju. Itu pada saya lah, kalau mengaji begitulah cara saya buat. Bila saya nak berhenti. Saya setuju, cuma dot itu memang dia tak ada kena mengena. Cuma saya memang kalau saya bahagikan huruf-huruf yang gigit lidah ni, saya bahagi kepada 3 kumpulan, 3 grup, 3 majmu'ah. Majmu'ah pertama huruf lithawiyah. Huruf lithawiyah tha dha dha. Tha dha dha semua keluar lidah. Dan majmu'ah yang kedua huruf nit'iyah, huruf nun, huruf nit'iyah, huruf ta da ta. Ta da ta. Semuanya keluar lidah juga. Cuma huruf nit'iyah ni ta da ta ni hanya kepala lidah. Saya istilahkan gigit kepala lidah saja. Dan saya masukkan huruf dhirsiyah juga, huruf ba termasuk juga dalam kumpulan yang kedua tadi, kepala lidah. Gigit kepala lidah. Jadi kalau kita dah belajar dalam makharijul huruf, tempat keluarnya ba ini, kalau kita nak selamat, kita letakkan kepala lidah kita ini sentuhnya gigi depan, maka selepas ra kita pergi kepada kepala lidah sentuhnya gigi depan ataupun gigi kepala lidah macam Hajar sebut tadi lebih jelas. Itu pastikanlah. Kita kena pastikan dalam kalimah ini, sebab selepas ra itu jangan hanya berhenti pada getaran lidah, dia kena pergi kepada tersentuhnya gigi pula. Sebab tu saya buat ni untuk semua tengok. Selepas pada getar, dia pergi kepada, dia lompat lidah tu, dia lompat pergi kepada gigi depan. Itu barunya kita dah sebut kedua-dua huruf berbaris mati. Waqisu ala dhalik, dan kiaslah dengan cara ini untuk kalimah-kalimah yang lain yang diwakafkan atas 2 huruf berbaris mati. Jangan hanya kita stop dekat huruf yang pertama mati, kita kena pergi kepada huruf yang kedua. Tak kira huruf tu apa, asalkan makhrajnya di tempat yang kita berhenti itu adalah makhraj untuk huruf yang kedua. Masya-Allah. Ada yang hantar mesej seperti ayat surah Al-Baqarah, bila huruf ha dada bertemu huruf tak sukun. Okey, ni mana ni? Surah Al-Baqarah ayat 196. Kita tengok sekejap 196. Kita ada mesej dalam grup ni. Okey, 196. Okey, saya nampak, saya jumpa dah ni. Bila hadada bertemu dengan ya. Bila da bertemu dengan ya, al-hadi. Minal hadi ya, minal hadi. Betul bila huruf hadada bertemu huruf dal huruf dal. Okey, sebenarnya ini bagi saya bukan hadada bertemu dengan dal ni. Ini dal bertemu dengan ya. Muka surat 30 ayat 196. Ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Minal hadyi. Ini bukan hadada bertemu dengan dal. Sebenarnya ini dal bertemu dengan ya. Dia masuk dalam kumpulan kita malam ni, dalam bahasan kita. Terima kasih kepada yang kirim mesej ni. Dia masuk dalam inilah. Dia masuk dalam perkataan, saya tulis di sini perkataan al-hadi. Al-hadi ini maknanya sembelihan dam bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah. Okey, di sini al-hadi, dal mati, ya pun mati juga disebab kita berhenti. Dia masuk dalam kalimah al-mauquf 'alaiha dengan 2 sukun. Saya campur. Kalimah yang kita berhenti atas 2 sukun. Jadi 2 sukun ni problem, bukan hadada tak ada masalah. Dal dengan ya ni, macam mana kita nak sebutkan da mati dan dalam masa yang sama ya pun nak kena sebut juga. Jangan kita qalqalah saja. Minal had.
Yi tak ada. Ya mati tak ada. Macam mana kita nak sebut ya mati? Sebab sebelumnya dal tu mati juga. Itu yang jadi susah tu, memang betul. Soalan tu memang susah. Jadi kita gunakan kaedah nasihat tadi, saya dan Haji Januari dan yang lain-lain juga sama. Kita pastikan huruf yang sukun yang kedua itu makhrajnya di mana, biar kita stop di situ. Jadi di sini untuk perkataan al-hadi memang susah. Kita tengok untuk dal tak ada masalah sebab dia qalqalah. Al-had dia ada lantunan. Itu yang selamatkan dan memudahkan bagi kita nak sebutkan dal tu mati. Dan huruf ya pula, ya ni kalau kita tengok tempat keluarnya di mana? Wastul lisan, tengah-tengah lidah kan. Jadi daripada dal yang sentuh gigi tu, kita kena patah balik pergi kepada tengah-tengah lidah. Jangan al-hadi dia berhenti, dia stop dekat dal depan saja. Dia kena patah balik pergi kepada tengah-tengah lidah. Al-hadi. Tapi jangan jelas sangat. I tu jadi baris pula. Al-hadi. Sikit je. Itu rahsia dan itu cara yang sebenarnya bagi perkataan yang akhirnya dua huruf berbaris mati. Sebenarnya bahasan ini bahasan untuk dua sukun ini dia dah pergi kepada kelas tinggi dah. Qori-qoriah yang dah ke depan sangat, memang dia nak kena raikan benda-benda macam ni. Bagi qori-qoriah yang baru-baru hukum tajwid ni agak pening kepala sikit dengar, tetapi tak nak kita satu masa nanti kita akan hadapi juga. Kita nak kena selesaikan juga masalah ini dan inilah caranya, insya-Allah kita dengar dulu. Bila kita dah faham nanti, bila kita dah jumpa nanti akan datang, kita dah senang untuk kita nak sempurnakan bacaan kita, insya-Allah. Okey. Saya hurai dulu dan saya carah dulu. Agak-agak faham, alhamdulillah. Kalau tak faham boleh bertanya terus, dan kalau ada tambahan ataupun apa-apa pencerahan yang nak dikongsikan, dipersilakan. Okey, nampaknya malam ni, minggu ni, semangatnya kita, subhanallah. Satu baris pun tak habis, bukan satu ayat. Cuba kita lajakkan sikit. Tak apa. Walaupun sedikit, tapi banyak hukum yang kita bercerita, sembang-sembang, kita ulang-ulang ni. InsyaAllah semoga bertambah jelas, bertambah faham kita, insyaAllah. Okey, kalau kita pergi lagi. Fil ardi, sebenarnya ardi al ni pun saya nak sentuh juga. Al ni, tapi tak apalah. Kita masukkan dalam zal. Za mati. Wa idh wa al, itu pun termasuknya. Jangan kita ada terlantun. Fil. Buangkan le tu. Fil. Di sini betul-betul izhar qamari. Alif lam qamariyah. Fil ardi khalifah, tak ada masalah. Qalu qatbal lu ataj'alu di sini kita ada mad jaiz munfasil. Jelas di sini dua perkataan, lu dengan ataj'alu, tak ada masalah, insya-Allah. Fiha man yufsidu. Saya tak ada masalah, tapi wallahu ta'ala alam. Kadang-kadang ada juga qori-qoriah yang saya saya dah letakkan mereka di kelas yang lancar lah. Tapi kadang-kadang mak asli pun ditinggalkan. Fiha man yufsidu. Itu tak tahu apa punca dia. Mungkin dia boleh jawab lah. Jawab pun, kalau tak nak jawab depan-depan pun tak apalah. Jawab pada diri sendiri. Kenapa mak asli tak panjang, sedangkan di sini jelasnya ada alif. Contohnya lah, sebagai contoh antara banyak-banyaknya, kadang-kadang antara yang baca ni hebat dah, masya-Allah, bab-bab lain memang dia lancar, tiba-tiba mak asli tak cukup 2 harakat. Mungkin tak perasan ke, ataupun dalam keadaan muka surat yang saya tunjuk ni, daripada fiha, baris yang pertama dia nak melangkah pergi baris yang bawah ni, kadang-kadang cepat sangat mata dia pindah kepada baris yang kedua ni, baris bawah ni, jadi dia tertinggal sebahagian hukum di situ. Mungkin, wallahu alam. Tapi nak kena hati-hatilah, nak kena jaga-jaga, sebab ini antara yang penting sangat. Antara 2 harakat menjadi 1 harakat sangat-sangat bahaya. Kadang-kadang boleh mengubahkan makna terus. May yufsidu. Ini pun penting sangat untuk idgham ma'al ghunnah. Nun mati kita masukkan betul-betul, kita tenggelamkan, masukkan betul-betul kepada huruf yang al-mudghamu fihi, huruf yang diidghamkan padanya, iaitulah huruf ya. Nun masuk ke dalam ya. Wa yasfikud dima'a wa nahnu. Okey, masuk huruf ha.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ada 3. Abang dah sebut sini. Ada 3 berturut-turut di sini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Semua ha pedas belaka. Jadi kalaulah kita tak pedaskan, dia terang dan nyata dia bunyi ha dada. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Dahlah tak terang satu, lepas tu bertiga-tiga pula berturut-turut, nanti jadi bertambah terang dan jelasnya ha itu tak pedas. Jadi betul-betul nak kena jaga ha pedas di mana kita berada, asalkan ha itu ha pedas kita kena pedaskan. Wa nuqaddisu lak wa nuqaqatbal lak. Qala inni a'lamu. Okey, di sini pun nak kena jaga ain mati. Dia sama juga. Sama juga dengan ha pedas. A'lamu, kalau tak bunyikan dalam a'lamu dia tak jelaskan ain pun bahaya juga, dia boleh bertukar huruf menjadi huruf hamzah. Ma la ta'lamun, ma la ta'lamun. Ta pun nak kena jaga Ta, kebanyakan ta ini selalu dia terpengaruh dengan huruf yang berikutnya ataupun huruf yang sebelahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta. Ini semua sama. Inni a'lamu ma la ta. Bunyi ta. Padahal dia ta. Beza. Ta dengan ta. Ma la ta'lamun. Dia tak nak bunyi ma la nasta'in. Beza tu. Dari segi fasahah sangat-sangat beza. Ta dengan ta. Beza dalam dengan tak dalam je. Nasta'in. Ma la ta'lamun. Ma la ta'lamun. Kadang-kadang kita sendiri sebenarnya kita terasa jelasnya bacaan seseorang itu. Telitinya bacaan seseorang itu. Dengar kita boleh kita terbayang dan kita boleh terasa huruf itu terkeluar sebiji dari mulutnya waktu dia membaca Al-Quran. Kita sendiri boleh nilai dan kita boleh rasa perkara itu sebenarnya. Ini dari segi kita mendengar qori-qori yang baguslah. Begitu juga waktu kita membaca, kita nak keluarkan sebiji-sebiji, begitu juga. Itulah fungsinya tajwid dan itulah tugasnya tajwid dalam Al-Quran, supaya memelihara lidah kita. Saunul lisan 'anil khata'i fi kalamillahi ta'ala, memelihara lidah kita supaya tidak menyebutkan kalam-kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran ini dengan salah. Tajwid yang kita belajar ni, hukum tajwid yang kita tahu ni, kita nak gunakan supaya lidah kita tak salah menyebut Quran. Sebab itu nak kena sebut sebiji-sebiji. Termasuknya macam ta'lamun. Beza sikit sangat. Tapi bila kita dah ada tajwid, kita boleh keluarkan dengan betul dan jelas. Dan bacaan kita satu masa nanti insya-Allah dia akan jadi clear sangat-sangat. Orang mendengar pun insya-Allah terasa satu ayat-ayat yang dibaca itu dikeluarkan dengan huruf-hurufnya, bukan dikeluar dengan kalimah-kalimahnya. Ada antara qori-qori gitu, dia keluar seketul. Dia bunyi satu perkataan. Dia keluar macam berebut nak keluar. Ada qori-qori kita, qari'ah kita, masya-Allah, dia keluar sebiji, satu huruf. Kita nak sampai ke tahap itu insya-Allah. Okey, saya rasa sampai ayat 30 ini saja malam ini. Ayat tu panjang, kita cuba ringkas-ringkaskan. Dan banyak jugalah hukum-hukum yang kita cuba ketengahkan dan bincangkan. Ada soalan-soalan tak sebelum kita rehat? Ustaz nak tanya satu soalan Ustaz. Okey, silakan. Surah ayat 219 Al-Baqarah juga, macam mana nak berhenti? Qulil afwa. Ayat 219. Ya. Muka Okey, surat. muka surat 34 ayat 219. Yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Qulil afwa sama juga, dia masuk dalam bahasan kita fil ard tadi, dia itulah kita boleh mula sebutkanlah, iaitulah perkataan yang diwakafkan atas huruf dua sukun.
perkataan yang diwakafkan dan perkataan itu ada 2 sukun, 2 huruf berbaris mati. 2 huruf berbaris sukun. Macam mana kita nak baca? Kalau ayat 219 ni hurufnya fa dengan wa. Mungkin Hajah tanya ni agak susah sebab fa dengan wa ini tempat keluarnya hampir sama. Ya. Okey. Ni soalan bijak juga, insya-Allah soalan yang bagus. Al-afwa, fa mati, wa mati sebab kita berhenti. Kalau ra dengan dha, tempat keluarnya sama tapi dia lari sikit. Dia lari sikit. Ra dia gegar, dha dia kena sentuh lidah. Lidah kita nak kena sentuh gigi. Maknanya ada dia berubah tempat sikitlah. Tapi kalau fa dengan wa ni hampir sama sangat-sangat. Cuma kalau dari segi halusnya dia ada beza sikit lah, nanti kita terangkan. Okey. Sama juga. Kita gunakan cara penyelesaian masalah yang kedua. Tadi kita sebut tadi kan. Yang pertama, supaya tak terlantun. Jadi dalam bab afwa ni tak ada lantun. Tak ada terlantun insya-Allah sebab dha tu yang nak lantun sebab nak menyerupai huruf dal dalam huruf qalqalah. Tapi di sini masalah yang kedua. Masalah yang kedua yang saya cadangkan tadi ataupun hajah yang lain yang cadangkan, kita pastikan di sini jangan terberhenti hanya pada fa. Fa mana tempat keluarnya? Kita kembali kepada makhraj. Makharijul huruf. Bab makharijul huruf, fa mana tempat keluarnya? Bibir dengan gigi. Gigi atas dan bibir. Bibir bawah pergi sentuh gigi depan atas. Itu kita dah pastikan. Fa. Bibir bawah sentuh gigi atas depan, gigi depan atas. Fa. Jadi kalau matinya af. Pastikan qulil af, jangan berhenti di bibir hanya bibir bawah sentuh gigi atas depan. Jangan berhenti di situ. Kena pergi satu step lagi untuk waw pula. Waw pula mana makhrajnya? Waw bibir. Kedua-dua bibir atas dan bawah kan? Jadi apa yang perlu kita buat? Selepas bibir bawah sentuh gigi atas depan, kita kena pergi ke muncung 2 bibir untuk huruf makhraj waw pula. Qulil af. Jadi isyarat kepada waw tu pun dah cukup sebab kita bukannya berhenti di pada fa tapi nakkan kepada sukun wa tu. Qulil afu. Ada word sikit, Qulil afu. Afu. Okey. Dan jaga jangan jadi fa itu dihidupkan jadi bagi depan pula. Afu tak nak afu. Jadi ikut tartib macam ni. Okey. Saya dah nampak sini. Kalau katalah kita nak serentak keluar fa dengan wa. Dia akan jadi fa ni tiba-tiba jadi bagi depan. Qulil afu. Itu salah juga. Kita hidupkan fa dan waw tak dibaca. Kita ikut tartib. Sekarang ni fa datang dulu, fa bagi mati datang dulu. Kita tulis asing-asing Ain bagi atas, fa bagi mati dan waw bagi mati. Okey. Sebut ikut susunan ini. Afu. Tapi bagi ni afwa kan? Afu. Sikit je. Jangan sampai wa terjelas. Tapi ikut tartib. Lepas pada singgah untuk fa, fa yang bibir ni sentuh gigi atas. Lepas tu baru pergi kepada wa. Afu. Jadi sendiri kita sendiri yang kita terasa, okey, saya dah tak berhenti di sini, saya dah pergi kepada wa, maknanya betul. Tapi kalau selagi mana kita macam, saya macam berhenti sini je lah, tak pergi lagi wa, qulil af. Kita terasa sendiri macam masih lagi bibir bawah ni tersentuh hanya gigi depan je, gigi atas depan je, tak pergi lagi kepada wa. Maknanya belum lagi ada waw tu. Jadi kita cuba lagi qulil afu. Sambung. Qulil afu. Pergi kepada huruf yang berikutnya baru betul-betul kita dah tahqiqus sakinain. Kita dah betul-betul sebut kedua-dua huruf yang berbaris sukun. Itu waw tu tak payah bunyikan bunyikan pelan Dia tak ada bunyi. Dia tak ada bunyi sebab baginya mati. Cuma isyarat kepada bagi sukun tu lah.
Macam ni Haji, macam ni Haji. Kalau waw tu mati sebelumnya Arif Hamzah, cuba sebut. Waw mati, Hamzah bagi atas sebelumnya. Au. 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 Waw tu ada bunyi tak? Tak bunyi tak? Au. Lain bunyi. Kan? Jadi tak ada bunyi tapi dia ada isyarat kepada makhraj waw tu. Au. Sama juga afu. Afu. Dia ada muncung mulut untuk nak sebut waw tu dah ada tapi tak sebut je. Tak payah sebut. Tak payah keluar. Ya. Dia tak ada wu ke wo tak ada. Sebabnya bukannya qalqalah. Itu masalahnya. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi? Insya-Allah. Sama-sama insya-Allah. Okey semua Okey, kalau tak ada apa-apa, nampaknya perbahasan bagi saya lah. Bila kita campur-campur hukum-hukum begini, ada antara kita faham semua, masya-Allah, daripada awal sampai habis. Ada antara kita mungkin separuh faham, bolehlah faham sebahagian-sebahagian. Dan mungkin ada antara kita banyak tak faham daripada faham. Tak apalah, sabarlah. Kan? Nak buat macam mana? Buat faham-faham dululah. Daripada kita langsung tak pernah dengar. Kan? Ada antara kita tak pernah dengar langsung hukum-hukum begini. Jadi bila lagi kita nak dengar, dengan majlis-majlis beginilah yang kita bersabar, walaupun tak faham, kita teruskan juga, duduk. Dan lepas ni tanyalah sahabat-sahabat, mesej-mesej lah dengan dalam grup, tanya-tanyalah macam mana lebih kurang kan. Biarlah angkatkan segan malu kita tu demi ilmu yang kita nak carikan, yang kita nak perkemaskan untuk kita baca Al-Quran dengan betul ni. InsyaAllah kita akan cepat maju. Kalau tak buat macam tu, memang sampai bila-bila pun kita akan tak tahu apa-apa dan kita akan terasa macam gelap je. Bila sebutnya tajwid, gelap, tak nampak-nampak. Tapi kalau kita dah terus dalil. Buktinya, macam mana sahabat-sahabat kita, masya-Allah, kalau dari segi dari kalangan muslimin, kita ada Abang Is kita, Haji Mustafa, bahkan Haji Abdul Rashid, semualah, Haji Hanafi, semua yang selalu bersuara. Dan yang lain yang tak bersuara pun saya yakin mereka hebat-hebat semua. Dan hajar-hajar kita pun apa kurangnya, Haji Nurida, Haji Baya, Haji semua, Haji Rapia, Haji Sarah, semua kan. Semua yang menyuara ni, mereka macam mana mereka dapat faham dan dapat ikut dan boleh kupas, boleh hurai, boleh bagi pandangan semua. Macam mana mereka sampai ke tahap itu? Mereka bermula dengan bersungguh jugalah. Dari zero lah, daripada dulu mungkin tak faham, tak jelas, tak boleh faham, tak boleh nak bercerita sangat-sangat. Tapi bila setelah usaha dan betul-betul mencuba, akhirnya insya-Allah sampai tahap itu. Yakinlah, manjadda wajada. Siapa yang berusaha, insya-Allah akan dapat, insya-Allah. Terima kasih kepada semua untuk malam ini. Semoga perkongsian kita, bahasan kita, insya-Allah lebih memberi faedah kepada kita semua, dan akhirnya bacaan Al-Quran kita lebih tertib dan fasih, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa barik lana fil ayati wa dhikril hakim. Tajawaz 'anna ma kana fi tilawatina min khata'in aw nisyan aw tahrifin aw ziyadatin aw nuqsan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah selamat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.